Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Asri Kami Basirun. Saya daripada kumpulan 9. Kumpulan kami akan membentangkan tajuk kaedah pengambilan hukum. Seterusnya kita lihat kepada pengenalan. Untuk mengeluarkan hukum atau memahami hukum daripada Al-Quran dan Sunnah memerlukan satu kaedah yang tepat agar tidak wujud percanggahan. Dalam memahami sumber hukum Islam, kemahiran interpretasi sumber teks menjadi aset utama kelaikan seorang mujtahid. Kemahiran adalah interpretasi teks meliputi kaedah-kaedah asas bahasa Arab dan kaedah memahami petunjuk dalil adalah penting untuk memastikan kehendak dalil itu difahami dalam konteks yang sebenar. Kegagalan menggunakan kaedah yang tepat akan membawa kepada pemahaman yang salah. Kemahiran dalam bahasa Arab dijadikan syarat yang penting kepada seorang mujtahid untuk melakukan ijtihad. Sememangnya, khilaf dalam memahami dalil, terutamanya dalil yang bersifat zanni, adalah satu yang tidak boleh dielakkan. Ia merupakan satu petanda kebesaran Allah dan rahmat Islam yang meraihkan perbezaan demi kemudahan manusia. Namun, para sarjana perlu meletakkan satu metodologi yang khusus untuk memastikan khilaf itu berlaku dengan suasana yang terkawal. Seterusnya, mari kita lihat kepada prinsip bahasa Arab. Hubungan antara perkataan dan maknanya menurut usuliyun Hanafi boleh dibahagikan kepada 4 bahagian. Cara kejelasan kata-kata kepada makna yang dikhusus yang digunakan ialah al-ibarah, al-isyarah, al-dilalah dan al-iqtida. Mari kita lihat satu persatu elemen-elemen tersebut. Yang pertama ialah dilalah ibarah, iaitu makna yang dapat difahami dari apa yang disebut dalam lafaz, sama ada baik dalam bentuk nas maupun zahir. Contoh firman Allah yang berbunyi, artinya sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala, iaitu api neraka. Seterusnya ialah dilalah isyarah. Dilalah isyarah ialah satu pengertian yang ditangkap dari suatu lafaz sebagai kesimpulan dari pemahaman terhadap sesuatu ungkapan, yakni ibarat, dan bukan dari ungkapan itu sendiri. Contoh firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 187, artinya makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, iaitu fajar. Seterusnya kita lihat kepada elemen yang seterusnya, iaitu al-dilalah. Al-dilalah adalah penunjukan oleh lafaz yang tersurat terhadap apa yang tersirat di sebalik lafaz itu. Hukum yang terdapat dalam suatu lafaz yang tersurat berlaku pula pada apa yang tersirat di sebalik lafaz itu, kerana di antara keduanya terdapat hubungan. Hukum yang akan diberlakukan kepada kejadian yang tidak disebutkan dalam nas, keadaannya lebih kuat jika dibandingkan dengan kejadian yang ada dalam nas. Contoh firman Allah dalam surah Al-Isra, surah yang ke-17 ayat 23, iaitu artinya, janganlah kamu ucapkan kepada dua orang ibu bapamu ucapan dan janganlah kamu membentak kedua-duanya. Hukum yang diberlakukan pada kejadian tidak disebutkan dalam nas, keadaannya sama dengan kejadian yang ada dalam nasnya. Contoh firman Allah dalam surah An-Nisa, surah yang keempat, ayat yang ke-10, yang bermaksud, sesungguhnya orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya. Seterusnya, elemen yang terakhir ialah dilalah al-iqtida. Dilalah al-iqtida iaitu penunjukan dilalah lafaz terhadap sesuatu di mana pengertian lafaz tersebut tidak logik kecuali dengan adanya sesuatu tersebut. Sebagai contoh, firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Yusuf, iaitu surah yang ke-12 ayat 82, artinya, tanyailah kampung tempat kita berada dan kafilah kita bertemu dengannya. Menurut zahir, ungkapan ayat tersebut terasa ada yang kurang, kerana bagaimana mungkin bertanya kepada kampung yang bukan makhluk, kerananya dirasakan perlu memunculkan sesuatu agar ungkapan dalam ayat itu menjadi benar.
Kata yang perlu dimunculkan ialah penduduk sebelum kata kampung, sehingga menjadi penduduk kampung yang dapat ditanya dan dapat memberi jawapan. Seterusnya kita pergi kepada jenis lafaz yang berasaskan kejelasan makna. Yang pertama, ulama telah menyusun jenis lafaz berdasarkan kekuatan ataupun turutan penjelasan terhadap hukum kepada susunan yang bermula daripada kurang jelas kepada yang lebih jelas. Jadi, berikut merupakan perkataan yang jelas, iaitu al-zahir yang bermaksud yang nyata atau yang jelas. Yang kedua, an-nas yang tersurat. Yang ketiga, al-mufassar yang bermaksud yang memerhati. Yang keempat, al-muhkam yang bermaksud yang tidak berbelah bahagi. Piawaian yang digunakan dalam pengkelasan di atas adalah berasaskan kekuatan lafaz tersebut dalam menjelaskan sesuatu makna yang dikehendaki. Ia juga dapat dilihat pada kemungkinan akan berlakunya takwilan pada lafaz tersebut ataupun tidak. Takwilan bermaksud iaitu penukaran maksud. Seterusnya, teks yang sangat jelas tidak akan berlaku takwilan kerana makna yang dikehendaki sangat jelas dan tidak akan berlakunya kesamaran makna. Jadinya, lafaz yang tidak dapat menjelaskan makna akan berlaku takwilan iaitu pertukaran makna supaya makna yang sebenar-benarnya yang hendak disampaikan dapat dikenal pasti. Perkataan pertama iaitu perkataan yang jelas iaitu az-zahir yang bermaksud yang nyata. Lafaz yang dapat difahami secara mudah tanpa perlu kepada penelitian. Jadinya ia dapat difahami daripada sesuatu lafaz dengan jelas dan mudah. Walaupun makna az-zahir boleh difahami dengan mudah, tapi ia tidak bermakna dapat menjadi pengertian yang sebenar-benarnya yang dikehendaki oleh syariah. Oleh itu akan berlaku pentakwilan. Sebagai contoh, surah Al-Baqarah ayat 275. Firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba, yang bermaksud Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Daripada ayat ini, apa yang difahami adalah segala bentuk jual beli adalah halal dan segala bentuk riba adalah haram. Pengertian Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba bukanlah menjadi maksud utama ayat ini. Ayat ini diturunkan untuk membantah pandangan kaum Yahudi yang mengatakan bahawa jual beli adalah sama dengan riba. Maka bantahan terhadap pandangan golongan Yahudi ini adalah merupakan sebab utama penurunan ayat surah Al-Baqarah ayat 275 ini. Sementara makna halal jual beli dan haram riba menjadi makna sampingan meskipun ia menjadi makna yang jelas. Contoh kedua bagi az-zahir adalah berdasarkan surah Al-Hajj ayat 7. Firman Allah, "Wa ma atakum rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu." Yang bermaksud, dan apa juga perintah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kamu, maka terimalah serta amalkan. Dan apa juga yang dilarangnya, kamu melakukannya, maka patuhilah larangannya. Ayat tersebut mudah difahami iaitu perlu mentaati apa yang disuruh Nabi Muhammad dan tinggalkan apa yang dilarangnya. Itu yang mudah difahami. Namun, itu bukanlah maksud yang sebenar bagi ayat berkenaan. Makna sebenarnya adalah berkaitan dengan harta rampasan. Maknanya harta rampasan yang diberikan oleh Rasulullah ketika itu, iaitu ketika baginda membahagi-bahagikan harta rampasan, maka ambillah, dan apa-apa yang dilarangnya maka hentikanlah segala perbuatan itu. Maka ayat tersebut menjelaskan bahawa segala pemberian Rasulullah yang berkaitan dengan harta rampasan perang hendaklah diambil, dan segala yang dilarang oleh baginda pada ketika itu hendaklah dijauhkan ataupun hendaklah diberhentikan serta-merta. Seterusnya kita pergi ke perkataan yang jelas yang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Aiman Azhar, nombor matrik 28643. Hari ini saya ingin mengupaskan satu topik berkaitan Anas. Anas menunjukkan pengertian yang jelas dan terang. Ia menjadi makna sebenar teks kepada seperti yang dikehendaki syarak. Seperti hanya zahir, namun terdapat ulama usul membezakan definisi Anas. Terjemahan pandangan ulama Hanafi, lafaz dan sihatnya sendiri menunjukkan makna yang dimaksudkan secara langsung menurut apa yang diungkapkan dan ada kemungkinan ditakwilkan. Selain itu, Anas menunjukkan
tema utama penurunan ayat tersebut. Ia boleh ditakwilkan dalam pengkhususan, namun kebakarannya lebih rendah daripada Az-Zahir. Untuk lebih memahami topik ini, terdapat beberapa contoh surah seperti surah Al-Baqarah ayat 275 yang bermaksud yang Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Konteks ayat tersebut untuk menyatakan perbezaan antara jual beli dan riba sebagai penolakan terhadap orang yang menganggap mereka perkara yang sama. Walaupun ayat ini sangat jelas, dapat juga difahami dari ayat ini makna lain, iaitu kehalalan jual beli dan pengharaman riba. Fahaman ini dinamakan Az-Zahir. Terdapat juga contoh lain seperti surah Al-Hajj ayat ke-7. Mafhumnya, apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimakanlah, dan apa dilarang bagimu, maka tinggalkanlah. Ayat ini secara harfiah bertujuan untuk menyatakan keharusan mengikuti Rasul berkenaan pembagian harta papasan, sama ada dibenarkan ataupun tidak. Jika dimaksudkan dengan zahir, kita wajib mengikut apa diperintahkan Rasul dan menghentikan apa yang dilarang. Kesimpulannya, Nas menetapkan hukum yang lebih kuat daripada zahir kerana Nas lebih jelas maknanya menjadi donasi ungkapan hak asal. Manakala zahir bukanlah makna langsung pihak yang menyatakannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Faris Hakim bin Ansari, nombor metrik 290342. Hari ini saya akan membincangkan berkenaan Al-Muhkam. Al-Muhkam merupakan perkataan yang menunjukkan makna dari dirinya dengan penampilan yang kuat terhadap makna dengan cara yang lebih kuat daripada Al-Musaffar, yang ini paling jelas maksudnya. Seterusnya, kategori tertinggi daripada lafaz-lafaz yang jelas kerana kehendak syarak pada lafaz tersebut dapat dikenal pasti dengan nyata tanpa sebarang kemungkinan untuk dimansuhkan pada zaman Rasulullah. Contoh ayat, dan janganlah sesekali menerima persaksian mereka, daripada surah An-Nur. Seterusnya, penjelasan ayat Al-Muhkam. Ayat ini mudah diketahui maksudnya, yang maksudnya dapat diketahui secara langsung tanpa memerlukan keterangan yang lain. Ayat ini tidak mengandungi takwil dan di dalamnya menerangkan sesuatu yang halal, haram, hal berkaitan kefarduan, hudud, janji dan ancaman. Seterusnya, dalil Al-Quran tentang ayat Al-Muhkam. Dialah yang menurunkan kepadamu, wahai Muhammad, kitab suci Al-Quran. Sebahagian besar daripada Al-Quran itu adalah ayat-ayat muhkamah, iaitu tetap, nyata, jelas maksudnya. Ayat muhkamat itu ialah ibu, pokok, isi Al-Quran, dan yang lain lagi adalah ayat mutasyabihah, yakni samar dan tidak terang maksudnya. Surah Ali Imran. Contoh ayat Al-Muhkam. Wahai orang yang beriman, bahawa sesungguhnya arak dan judi dan pemujaan berhala mengundang nasib dengan batang-batang anak panah adalah semuanya kotor, keji daripada perbuatan syaitan. Oleh itu, hendaklah kamu menjauhi supaya kamu berjaya, daripada ayat Al-Ma'idah. Dan seterusnya, hikmah dari ayat Al-Muhkam. Adanya ayat-ayat muhkamat dalam Al-Quran jelas ia akan memberikan hikmah bagi manusia. Hikmah tersebut di antaranya ialah: yang pertama, memudahkan bagi manusia mengetahui erti dan maksudnya. Juga memudahkan bagi mereka untuk menghayati makna, maksud agar mudah mengamalkan pelaksanaan ajaran-ajarannya. Yang kedua, mendorong umat Islam untuk memahami, menghayati, mengamalkan isi kandungan Al-Quran, kerana lafaz ayat-ayatnya telah mudah diketahui, mudah difahami dan jelas pula untuk diamalkan. Dan yang terakhir sekali, menghilangkan kesulitan dan kebingungan umat dalam mempelajari isi ajarannya, kerana lafaz-lafaz dengan sendirinya sudah dapat menjelaskan erti maksud ayat itu. Tidak harus menunggu penafsiran atau penjelasan dari lafaz atau surah yang lain. Seterusnya ialah Al-Mufassar. Al-Mufassar ialah lafaz yang punya makna yang lebih terang dan jelas daripada makna An-Nas dan juga Az-Zahir.
Oleh hal demikian, tidak ada keperluan untuk menggunakan takwil dan juga penjelasan tambahan pada lafaz tersebut. Namun, nas masih boleh berlaku pada teks yang bersifat mufassal. Hukum mufassal ialah apabila terdapat mana-mana pengertian al-mufassal, maka pengertiannya mestilah diamalkan. Ia tidak menerima sebarang takwilan, namun selagi tidak ada dalil yang membuktikan teks itu telah dimasukkan hukumnya, maka pengertian teks wajib diterima secara muktamad dan sebarang bantahan tidak akan diterima. Seterusnya, pembahagian mufassal. Mufassal terbahagi kepada dua kategori, iaitu al-mufassal binafsihi dan al-mufassal biwairihi. Al-mufassal binafsihi ialah lafaz yang sudah difahami dengan jelas kerana terdapat penjelasan yang terperinci dalam ayat itu sendiri tanpa memerlukan perincian daripada teks lain. Contohnya dalam surah An-Nur ayat keempat, dan orang-orang yang melemparkan tuduhan, iaitu tuduhan zina kepada perempuan yang telah terpelihara kehormatannya, kemudian mereka tidak membawakan 4 orang saksi, maka sebatlah mereka sebanyak 80 kali sebatan. Dalam ayat ini 80 kali merupakan lafaz al-mufassal kerana ia merupakan lafaz khas yang tidak memberi pengertian lain selain daripada bilangan tersebut. Seterusnya ialah al-mufassal biwairihi. Al-mufassal biwairihi ialah lafaz yang asalnya termasuk dalam jenis lafaz yang tidak jelas maksudnya, tetapi telah diperincikan dan diberi penjelasan yang cukup sehingga mampu difahami secara tepat dan pasti dalam ayat atau hadis yang lain. Kejelasan yang wujud setelah proses perincian tidak lagi memungkinkan berlakunya takwil.